Matematik tahun 2. Topik wang. Subtopik celik wang. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah menguruskan kewangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Pada hari yang biasa, murid-murid akan belajar di sekolah dan sebelum pergi ke sekolah, kebanyakan ibu bapa akan memberi sedikit duit saku. Murid-murid boleh pakai duit saku ni untuk membeli makanan atau membeli minuman dan air, dan adanya yang pakai duit saku ni untuk membeli alat tulis. Walau bagaimanapun, ada murid yang ada kelebihan duit saku selepas kembali dari sekolah. Jadi apakah yang mereka boleh buat dengan duit saku yang lebih tu? Antaranya ialah mereka boleh simpan duit saku yang lebih dalam tabung. Murid-murid yang kreatif, mungkin mereka akan simpan duit tersebut mengikut nilai mata wang. Ada yang simpan dalam tabung yang cantik mengikut kesukaan mereka. Tak kisah apa cara mereka menyimpan duit saku tersebut, lama-lama duit saku yang disimpan itu akan menjadi semakin banyak. Sebab sikit-sikit jadi bukit. Jadi apakah yang mereka boleh buat dengan duit saku yang lebih itu yang semakin banyak? Dengan duit yang semakin banyak ini, kita kena buat pengurusan yang lebih baik. Kita tak boleh biarkan duit itu bersepah macam ni, sebab susah nak kira. Jadi, pengurusan wang yang lebih sistematik adalah penting supaya kita tahu berapa yang kita ada dan macam mana kita nak pakaikan. Ada murid yang handal, mereka asingkan duit yang disimpan itu kepada tabung yang berlainan untuk kegunaan yang berlainan. Contohnya dalam gambar ni. Budak ini dia simpan tabung ini mengikut kesukaannya. Satu, untuk impiannya. Yang kedua, untuk kegunaan rumah. Yang ketiga, untuk simpanan dalam bank. Keempat, untuk kegunaan masa depan. Dan kelima, untuk pelancongan. Jadi, pengurusan wang yang cekap amatlah penting supaya kita boleh membelanjakan wang secara berhemah dan jimat cermat. Dalam buku teks muka surat 33, ada satu contoh celik wang yang mana Zarif menang hadiah sebanyak RM300 dan Zarif merancang wang tersebut untuk disimpan dan dibelanjakan. Mari kita tengok macam mana Zarif membelanjakan hadiah wang RM300 tersebut. Pertama sekali, dia simpan RM200 di bank. Kemudian, dia demakan RM10 kepada anak yatim. Lepas tu, dia tinggalkan RM50 untuk beli buku supaya dapat menambah ilmu pengetahuannya. Dan last kali, baru dia belanjakan RM40 untuk beli permainan sebagai keseronokan diri. Jadi dalam keadaan macam ni, satu soalan timbul. Adakah Zarif bijak mengurus wangnya? Mengapa? Dari gambar perbelanjaan Zarif yang kita nampak, Zarif memang bijak mengurus wangnya.
Sebab dia pandai mengasingkan wang RM300 tersebut kepada 4 bahagian. Dia bukan saja simpan dalam bank, maka dia buat kerja amal. Dia juga fikir pasal kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi, dia belanjakan untuk beli buku. Namun demikian, dia tidak lupa apa yang dia suka sebagai permainan. Jadi, dia tetap ada beli permainan supaya dia sentiasa gembira. Jadi, dalam keadaan macam ni, Zarif memang bijak mengurus wang. Sekarang, murid-murid cuba fikirkan, jika kamu mendapat duit raya RM200, bagaimana kamu nak menguruskan wang ini? Adakah kamu akan simpan sebagai duit simpanan? Atau kamu nak pakai untuk beli barang sekolah? Ataupun nak buat derma? Beli hadiah untuk ibu bapa? Beli permainan kesukaan sendiri? Dan selebihnya. Murid-murid boleh fikir dengan teliti macam mana nak menguruskan wang ini. Sebab tabiat pengurusan wang yang baik dapat membantu kita pada masa depan. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.